Jika pelan tindakan reka bentuk tidak diserahkan, ini adalah pengakhirannya. Poland telah mengeluarkan kata dua kepada sebuah syarikat pertahanan Malaysia. Poland, negara yang mengisi kekosongan keselamatannya dengan senjata Malaysia semasa krisis perang, kini mengubah syarat rundingan sebaik sahaja bajet pertahanan bernilai 850 bilion ringgit berada di tangan mereka. Mereka tidak lagi mahu produk siap, sebaliknya menuntut pemindahan teknologi teras dan menekan untuk penstrukturan semula kontrak secara menyeluruh. Namun apa yang menarik adalah reaksi pihak Malaysia yang kelihatan lebih tenang daripada yang dijangkakan. Walaupun ia kelihatan seperti krisis di permukaan, ada analisis yang mengatakan ia adalah strategi yang sudah diperhitungkan. Siapakah sebenarnya yang memegang kuasa di meja rundingan? Malaysia, yang telah terlebih dahulu merangka sebuah struktur yang mustahil untuk dilepaskan. Di sebalik provokasi Poland, tersembunyi sebuah perancangan besar yang teliti oleh Malaysia. Mari kita dedahkannya sekarang. Di mana Anda mendengar ini? Jangan lupa untuk melanggan dan suka. Hello, saya Michał Kowalski. Saya bekerja sebagai perunding untuk Agensi Perolehan Pertahanan Poland. Pada Februari 2022, sebuah laporan tergempar yang tiba di meja saya boleh diringkaskan dalam satu ayat. Perang telah meletus dan gudang senjata kita kosong. Pemandangan kota lama Warsaw dari tingkap pejabat saya masih kelihatan aman. Tetapi di seberang sempadan, bunyi tembakan meriam bergema dan di gudang tentera kami, senapang pun tidak mencukupi. Seluruh Eropah berada dalam keadaan panik. Jerman menghentikan ekspor kerana bekalan mereka sendiri tidak cukup, manakala Prancis menetapkan tempoh penghantaran 2 tahun kemudian. Amerika Syarikat pula menolak kami ke belakang kerana sibuk menumpukan perhatian kepada bantuan untuk Ukraine. Telefon saya berdering sepanjang hari tetapi jawapan yang saya terima sentiasa sama, tunggu. Bunyi jari Menteri Pertahanan mengetuk meja mesyuarat masih jelas di telinga saya. Dia memandang tepat ke arah saya dan bertanya, berapa cepat kita boleh mendapatkan senjata? Saya menjawab dengan jujur, Syarikat Eropah memerlukan sekurang-kurangnya 18 bulan. Pada saat itu, suasana di dalam bilik mesyuarat menjadi tegang. Wajah menteri berubah. Kami semua tahu, dalam 18 bulan, perang mungkin sudah berakhir, atau negara kami sudah musnah. Tiba-tiba, pembantu saya dengan berhati-hati menyerahkan sekeping dokumen. Ia menyatakan bahawa sebuah negara bernama Malaysia telah membuat tawaran penghantaran segera. Pada mulanya, saya tidak percaya. Malaysia, bukankah mereka negara yang terkenal dengan minyak sawit dan pelancongan? Tetapi apabila saya membuka dokumen itu, saya terkejut. Kereta kebal utama Harimau Malaya Howitzer gerak sendiri Gempita, pesawat pejuang ringan Helang barisan produk mereka lengkap. Lebih-lebih lagi, semuanya adalah senjata yang telah terbukti dan digunakan dalam perkhidmatan aktif. Apa yang paling mengejutkan adalah tempoh penghantaran, 6 bulan. Mereka berjanji untuk menghantar kuantiti yang Jerman perlukan 2 tahun untuk siapkan, dalam masa 6 bulan sahaja. Saya ketawa melihat angka itu. Saya fikir ia adalah janji kosong, tetapi kami tiada pilihan lain. Bunyi kereta kebal kedengaran di sempadan, dan tentera kami bertahan dengan peralatan era Perang Dingin. Satu-satunya perkara yang boleh saya lakukan adalah mempertaruhkan segala-galanya pada perjudian ini. Dalam mesyuarat video pertama, saya bertemu dengan seorang lelaki bernama Encik Ismail bin Rahman. Dia memperkenalkan dirinya sebagai pengarah jualan Eropah untuk Global Defence Malaysia, GDM, sebuah konglomerat pertahanan Malaysia. Dia seorang yang tenang dan tidak banyak menunjukkan emosi. Apabila saya mengesahkan semula tempoh penghantaran, dia menjawab dengan tenang, kami akan menepati janji kami, walaupun terpaksa mengalihkan sebahagian daripada bekalan untuk tentera kami sendiri. Mendengar kata-kata itu, saya meremang. Mereka ini serius. Kesediaan untuk membantu kami sehingga sanggup mengorbankan bekalan untuk tentera mereka sendiri bukanlah satu keputusan biasa. Walaupun semasa menandatangani kontrak saya masih berasa bimbang. Adakah ia benar-benar boleh dilakukan dalam 6 bulan? Syarikat-syarikat Eropah berkata mereka memerlukan 3 bulan hanya untuk meneliti reka bentuk. Tetapi saya telah membuat pertaruhan. Tiada pilihan lain. Fikiran bahawa kerjaya saya akan berakhir jika kontrak ini gagal melintas di benak saya, tetapi itu masalah kemudian. Yang penting sekarang adalah kelangsungan hidup Poland. 2 minggu kemudian, kontena pertama tiba di sebuah pelabuhan di utara Poland. Ia berisi komponen howitzer gerak sendiri, Gempita. Kepantasan mereka sukar dipercayai. Saya sendiri bergegas ke sana. Sebaik sahaja pintu kontena dibuka, sekumpulan juru teknik Malaysia keluar. Mereka kelihatan seperti tidak cukup tidur dan baru turun dari pesawat. Dengan mata yang merah,
Mereka terus memulakan kerja pemasangan. Melalui penterjemah, saya berbual dengan mereka. Mereka berkata mereka bekerja lebih masa di kilang sehingga sehari sebelum berlepas dari Malaysia. Melihat mereka, saya berasa satu perasaan yang aneh. Bagi mereka, Poland hanyalah pelanggan. Mengapa mereka bekerja sekeras ini? Encik Ismail berkata dengan perlahan di sebelah saya. Kami juga pernah melalui zaman di mana kami terpaksa berjuang untuk kemandirian kami. Kami ingat masa-masa itu apabila tiada siapa yang membantu. Saya terdiam mendengar kata-katanya. Sebulan kemudian, howitzer gerak sendiri Gempita yang pertama siap dipasang. Pada hari ujian tembakan, saya menahan nafas di balai cerap. Api memancut keluar dari muncung meriam dan peluru itu mengenai sasaran dengan tepat. Margin ralat 2 meter. Lebih tepat daripada buatan Jerman. Pada ketika itu sesuatu dalam diri saya berubah. Ini bukan sekadar bantuan kecemasan. Malaysia benar-benar mempunyai sistem senjata yang mantap. Komander artileri Poland datang kepada saya dan berjabat tangan. Tangannya menggeletar. Dia berkata, dalam 20 tahun perkhidmatannya sebagai pegawai artileri, dia tidak pernah melihat prestasi seperti ini. Jarak tembakannya 10 km lebih jauh daripada buatan Jerman dan kadar tembakannya juga lebih pantas. Pada saat itu, pandangan saya terhadap negara bernama Malaysia berubah sepenuhnya. Memasuki bulan ketiga, kereta kebal utama Harimau Malaya tiba secara berbaris. Komander pasukan perisai Poland menelepon saya selepas pandu uji. Suaranya penuh dengan keterujaan. Mobilitinya lebih hebat daripada Leopard, katanya. Kuasa enjinnya di luar jangkaan. Saya duduk termenung sambil memegang laporan. Bagaimana negara ini boleh memiliki teknologi seperti ini? Bagaimana Malaysia boleh menandingi teknologi yang Jerman dan Prancis bangunkan selama berdekad-dekad? Pada bulan kelima, pesawat pejuang ringan Helang terbang buat pertama kalinya di ruang udara Poland. Para juru terbang memberikan pujian yang tinggi selepas latihan singkat. Kawalan intuitif, penyelenggaraan mudah, kata mereka. Saya berjalan di sekitar hangar dan memerhatikan pasukan penyelenggaraan Malaysia. Mereka menukar alat ganti tanpa melihat manual. Pergerakan mereka sangat cekap. Pesawat pejuang Eropah memerlukan pakar untuk penyelenggaraan, tetapi yang ini boleh dikendalikan oleh juru teknik biasa. Tepat pada hari ke-6 bulan, penghantaran terakhir selesai. Encik Ismail tersenyum buat kali pertama sambil menandatangani sijil penerimaan. Saya bertanya kepadanya, bagaimana ini semua boleh dilakukan? Dia terdiam seketika sebelum menjawab, kami adalah negara yang telah melalui perjuangan. Kami tahu bagaimana rasanya apabila berada dalam keadaan terdesak. Kata-katanya menusuk kalbu. Sebuah negara yang telah melalui perjuangan. Adakah itu yang membuatkan Malaysia berbeza? Malam itu, saya duduk sendirian di pejabat, memandang keluar tingkap. Poland telah diselamatkan. Terima kasih kepada Malaysia. Pada masa itu, saya benar-benar bersyukur. Kerana kami tiada pilihan lain, hanya Malaysia. Meja saya dipenuhi dengan surat penghargaan dari pelbagai unit tentera. Semuanya memuji prestasi senjata Malaysia. Tetapi pada masa itu, saya tidak tahu berapa lama perasaan syukur ini akan bertahan. Saya belum tahu bagaimana hati manusia boleh berubah apabila api kecemasan telah dipadamkan. Saya langsung tidak menjangkakan apa yang akan diletakkan di atas meja rundingan apabila ketakutan perang hilang. Saya tidak faham pada masa itu bahawa apabila kelangsungan hidup terjamin, manusia akan mula menginginkan sesuatu yang lain. Sejak hari itu, nama Malaysia disebut seperti penyelamat di Kementerian Pertahanan Poland. Tetapi tiada siapa yang menyangka, 6 bulan kemudian, gelaran yang diberikan kepada nama itu akan berubah sepenuhnya. Kerana rasa syukur pudar lebih cepat daripada yang dijangkakan. 6 bulan telah berlalu. Musim sejuk di Poland masih sejuk, tetapi sempadan negara telah stabil. Barisan hadapan yang dilengkapi dengan senjata buatan Malaysia kini lebih kukuh berbanding sebelumnya. Setiap pagi saya akan memeriksa laporan ketenteraan. Kadar kesediaan howitzer Gempita, 98%. Masa penyelenggaraan kereta kebal Harimau Malaya, separuh berbanding buatan Eropah. Angka tidak menipu. Namun, suasana di pejabat saya mula berubah. Anna Wisniewska, ketua bahagian strategi, duduk di hadapan meja saya dan membentangkan setimbun dokumen. Dia adalah pakar dalam struktur kewangan dan seorang yang sangat proaktif dalam menyaingi pengaruh Jerman. Sekarang kita perlu bersedia untuk langkah seterusnya, kata Anna. Saya dapat membaca renungan matanya. Fasa kelangsungan hidup sudah berakhir. Sekarang adalah masa untuk memikirkan tentang pertumbuhan. Anna menuding jarinya ke arah satu angka. Dalam 150 bilion ringgit.
Itulah jumlah bajet pertahanan yang diperuntukkan oleh kerajaan Poland untuk 10 tahun akan datang. Ia adalah bajet ketiga terbesar di Eropa. Melihat angka itu, saya berasa aneh. Sejurus selepas perang, kami terpaksa membelanjakan wang untuk terus hidup. Tetapi sekarang, keadaannya berbeza. Cara kami membelanjakan wang ini akan menentukan masa depan Poland. Jika semua bajet ini mengalir ke luar negara, kata Anna perlahan, industri domestik kita akan mati. Saya memandang keluar tingkap. Di seluruh Warsaw, saya dapat melihat papan tanda syarikat-syarikat pertahanan Poland. Tetapi mereka tidak boleh membina kereta kebal, howitzer, atau pesawat pejuang. Mereka tiada teknologi. Selepas bergantung pada teknologi Soviet semasa era Perang Dingin, mereka kini hanya mampu memasang komponen dari Jerman dan Perancis selepas merdeka. Kata-kata Anna ada benarnya. Kami berpindah ke bilik mesyuarat. Pegawai-pegawai kanan Kementerian Pertahanan telah berkumpul. Menteri Keuangan memulakan perbincangan. Rakyat mula menyuarakan rasa tidak puas hati, katanya. Timbul sentimen bahawa wang cukai hanya menguntungkan syarikat asing. Menteri Perindustrian turut menyampuk. Syarikat-syarikat pertahanan Poland gulung tikar satu demi satu. Mendengar itu, saya mengeluh dalam hati. 6 bulan lalu, tiada siapa yang berkata begini. Ketika itu, apa yang penting hanyalah mendapatkan senjata. Tetapi apabila krisis berlalu, orang ramai mula mahukan perkara lain. Suara-suara yang menuntut agar kita membina senjata sendiri, bukan sekadar membelinya, semakin kuat. Anna memulakan pembentangannya. Di skrin, terpapar peta industri pertahanan Eropa, Jerman, Perancis, dan United Kingdom diwarnakan. Negara-negara ini, jelas Anna, semuanya mempunyai teknologi pertahanan mereka sendiri. Mereka bukan sahaja mengekspor senjata, tetapi juga menjual teknologi bersama-samanya. Tetapi Poland sentiasa menjadi pembeli. Slide seterusnya dipaparkan. Butiran kontrak dengan Malaysia muncul. Saya sudah hafal angka-angka itu. 180 unit kereta kebal Harimau Malaya, 212 unit howitzer Gempita, 48 unit pesawat pejuang Helang. Jumlahnya sangat besar. Apa yang kita dapat dengan wang ini? Tanya Anna dengan tajam. Saya tidak dapat menjawab. Apa yang kami dapat adalah senjata. Senjata yang hebat, tetapi bukan teknologi. Kami masih perlu bergantung kepada Malaysia. Alat ganti, penyelenggaraan, naik taraf semuanya perlu melalui tangan Malaysia. Kita perlu menjadi rakan kongsi, bukan pelanggan, sambung Anna. Selepas mesyuarat, saya tinggal sendirian. Di atas meja saya terletak kontrak yang saya tanda tangani dengan Encik Ismail 6 bulan lalu. Saya membacanya perlahan-lahan. Setiap klausa sangat jelas. Malaysia menghantar produk siap, dan kami membayar harganya. Tiada sebarang sebutan mengenai pemindahan teknologi. Ketika itulah saya sedar. Semasa kami terdesak, Malaysia adalah penyelamat. Tetapi sekarang, kami tidak lagi terdesak. Sebaliknya, saya fikir Malaysia lah yang memerlukan kami. Sebuah pasaran bernilai 850 bilion ringgit. Kami percaya dengan skala sebesar ini, kami mempunyai kuasa tawar-menawar. Keesokan harinya, saya mula menulis laporan dalaman. Tajuknya, Pelan Hala 7 Berdikari Teknologi Pertahanan. Intipatinya mudah. Kontrak masa depan bukan sekadar pembelian, tetapi mesti merangkumi pemindahan teknologi, pembinaan kemudahan pengeluaran di Poland, pengeluaran komponen teras secara domestik, perkongsian pelan tindakan reka bentuk. Anna meneliti laporan saya. Dia kelihatan berpuas hati. Sekarang tiba masanya untuk memberitahu pihak Malaysia, katanya. Saya teragak-agak seketika. Wajah Encik Ismail terlintas di fikiran saya. Imej beliau membantu kami 6 bulan lalu, sehingga sanggup mengalihkan bekalan untuk tenteranya sendiri. Tetapi saya menggelengkan kepala. Ini adalah urusan perniagaan. Emosi tidak patut dicampur aduk. Saya menyediakan surat rasmi. Isinya jelas. Poland mahukan kontrak tambahan, tetapi dengan syarat. Tiada lagi kontrak jika teknologi tidak diserahkan sepenuhnya. Semasa menandatanganinya, saya fikir ini adalah permulaan rundingan. Seminggu selepas surat itu dihantar, kami menerima balasan dari pihak Malaysia. Mereka mencadangkan untuk menetapkan jadual mesyuarat video. Saya dan Anna mula membuat persiapan. Pendirian kami teguh. Poland bukan lagi sekadar pelanggan biasa. Pada hari mesyuarat, wajah Encik Ismail muncul di skrin. Dia masih tidak menunjukkan sebarang emosi. Saya memulakan pembentangan yang telah saya sediakan. Skala bajet pertahanan Poland, kedudukan strategik kami di pasaran Eropa, dan tuntutan kami. Saya mencadangkan jika Malaysia bersetuju dengan pemindahan teknologi, Poland boleh dijadikan sebagai pangkalan pengeluaran mereka di Eropa.
Encik Ismail mendengar sehingga akhir sebelum bersuara. Dia hanya berkata ringkas, "Kami akan menilainya." Saya sedikit terkejut dengan reaksinya. Tiada bantahan, tiada rundingan, hanya kami akan menilainya. Tetapi Anna menyentuh lengan saya dengan lembut. Selepas mesyuarat, dia berkata, "Malaysia juga akhirnya perlukan pasaran." Saya mengangguk setuju. Betul, Malaysia juga perlukan ekspor. Mereka tidak mungkin akan melepaskan pasaran bernilai 850 bilion ringgit. Kami mempunyai pilihan lain. Jerman, Perancis, hingga Amerika Syarikat semua mahu menandatangani kontrak dengan Poland. Petang itu, saya berjalan-jalan di pusat bandar Warsaw. Suasana damai terasa di jalanan. Ketakutan 6 bulan, lalu kini hanya tinggal kenangan. Orang ramai berjalan sambil ketawa, dan kafe-kafe penuh sesak. Melihat pemandangan itu saya berpikir, sekarang giliran kita untuk menetapkan syarat. Tetapi ada sesuatu yang saya tidak tahu. Apa yang diletakkan di atas meja rundingan bukan sekadar kontrak. Malaysia sudah pun menyediakan langkah seterusnya, dan saya langsung tidak menyadarinya. Rasa syukur telah pudar dengan cepat. Tetapi perhitungan sudah pun selesai. 2 minggu telah berlalu sejak kami menghantar surat itu. Pihak Malaysia mencadangkan tarikh untuk rundingan rasmi. Tempatnya adalah di sebuah bilik mesyuarat hotel di pusat bandar Warsaw. Saya dan Anna menyemak semula strategi rundingan kami. Matlamat kami jelas, untuk mendapatkan pelan tindakan reka bentuk. Sepenuhnya, apabila kami masuk ke bilik mesyuarat, Encik Ismail sudah pun duduk di sana. Di sebelahnya, terdapat 2 orang jurutera teknikal. Saya berjabat tangan dengannya sambil cuba membaca riak wajahnya. Masih tiada ekspresi, wajah yang sukar dibaca emosinya. Tetapi kali ini saya berbeza. Saya tidak terdesak seperti 6 bulan lalu. Sebaik sahaja duduk, saya membentangkan dokumen yang telah saya sediakan. Ia adalah pelan pertahanan Poland untuk 10 tahun akan datang. Penuh dengan angka, 300 unit kereta kebal tambahan, 150 unit howitzer, 80 unit pesawat pejuang. Encik Ismail meneliti dokumen itu. Saya yakin dia faham maksud di sebalik angka-angka itu. Ini bukan sekadar pelan, ia adalah saiz pasaran. Saya memulakan perbualan. Poland mempercayai Malaysia, kata saya. 6 bulan yang lalu telah membuktikannya. Tetapi sekarang adalah masa untuk meningkatkan tahap hubungan kita. Kita perlu beralih dari sekadar pembelian kepada perkongsian. Encik Ismail mengangguk sambil mendengar. Saya berasa terdorong dengan reaksinya. Anna menunjukkan slide seterusnya. Ia memaparkan pelan pembinaan kemudahan pengeluaran di Poland. Kami sudah pun memilih tapaknya di sebuah taman perindustrian di pinggir Warsaw. Anna menjelaskan, kami merancang untuk memasang kereta kebal, Harimau Malaya, dan howitzer Gempita di sini. Dia menekankan bahwa sokongan teknikal dari Malaysia adalah penting. Buat pertama kalinya, Encik Ismail bertanya, "Tahap pemasangan yang bagaimana?" Saya berhenti seketika sebelum menjawab, kami mahukan keupayaan pengeluaran penuh, bukan sekadar pemasangan, tetapi kami mahu menjalankan keseluruhan proses dari reka bentuk hingga pembuatan di Poland. Pada saat itu, renungan mata Encik Ismail berubah sedikit. Tetapi dia tidak berkata apa-apa. Saya menyambung, Poland adalah pusat Eropa. Jika kita mengeluarkan di sini, kita boleh mengakses seluruh pasaran Eropa. Ini juga akan menguntungkan Malaysia. Tetapi dalam hati saya mempunyai fikiran lain. Sebaik sahaja kami memperoleh teknologi itu, kami boleh mengeluarkannya tanpa Malaysia. Encik Ismail perlahan-lahan membuka mulut. Pemindahan teknologi adalah isu yang rumit, katanya. Ia bukan sekadar menyerahkan pelan tindakan. Ia memerlukan keseluruhan ekosistem, rantaian bekalan komponen, sistem kawalan kualiti, pembangunan tenaga kerja teknikal. Mendengar itu, saya tersenyum sinis dalam hati. Ia kedengaran seperti alasan. Saya memotong cakapnya. Poland sudah mempunyai jurutera yang mahir. Kami telah mengendalikan senjata sejak zaman Soviet. Apa yang kami perlukan hanyalah pelan tindakan reka bentuk dan teknologi teras. Anna menambah, kami juga sedang dalam perbincangan dengan Jerman dan Perancis. Sebaik sahaja kata-kata itu keluar, suasana di bilik mesyuarat berubah. Jurutera teknikal di sebelah Encik Ismail saling berpandangan. Saya tidak melepaskan reaksi itu. Saya fikir ia berhasil. Kad Jerman telah berkesan. Saya terus menekan. Rheinmetall telah menawarkan untuk memindahkan barisan pengeluaran Leopard ke Poland. Sudah tentu, ia adalah satu keterlaluan. Sebenarnya, ia masih di peringkat perbincangan awal, tetapi dalam rundingan, keterlaluan kadangkala diperlukan. Saya memandang tepat ke arah Encik Ismail dan berkata, kami mempunyai banyak pilihan lain. Encik Ismail terdiam seketika.
Kemudian dia bertanya dengan perlahan, adakah Jerman berjanji untuk memindahkan teknologi? Saya menjawab dengan nada yakin, sedang dalam perbincangan, dan ia positif. Sebenarnya, Jerman sangat konservatif mengenai pemindahan teknologi. Tetapi saya fikir Encik Ismail tidak akan tahu. Anna mengeluarkan satu lagi dokumen. Ia adalah contoh kerjasama pertahanan antara negara-negara Eropah, pengeluaran bersama antara Jerman dan Spanyol, pertukaran teknologi antara Perancis dan Itali. Negara-negara Eropah berkongsi teknologi antara satu sama lain, tekan Anna. Jika Malaysia mahu memasuki pasaran Eropah, mereka mesti mengikut amalan ini. Saya meletakkan tangan saya di atas meja dan mencondongkan badan ke hadapan. Tiba masanya untuk memukul sasaran utama. Poland boleh menjadi pelanggan terbesar Malaysia, kata saya. Tetapi ada syaratnya. Jika pelan tindakan reka bentuk tidak diserahkan sepenuhnya, kontrak tambahan adalah sukar. Encik Ismail menjawab, perlu dikaji. Saya perlu berbincang dengan ibu pejabat. Saya berpuas hati dengan reaksinya. Bukan penolakan, tetapi kajian. Ia seperti separuh kemenangan. Saya menekan lagi, masa tidak banyak. Jerman juga sedang menunggu. Selepas mesyuarat, pasukan Encik Ismail keluar. Saya dan Anna tinggal di dalam bilik mesyuarat, saling berpandangan. Anna tersenyum. Kerja yang bagus, katanya. Malaysia akhirnya akan menerima syarat kita. Saya mengangguk. Kali ini saya yakin kami yang memegang kuasa. Petang itu saya melaporkan kepada Menteri Pertahanan. Rundingan berjalan lancar. Pihak Malaysia mula goyah. Menteri kelihatan berpuas hati. Dia juga memuji saya kerana menggunakan kad Jerman dengan baik. Pujian itu membuatkan saya berasa gembira. Kembali ke pejabat, saya memandang keluar tingkap. Pemandangan malam Warsaw sangat indah. Saya teringat bagaimana 6 bulan lalu, saya memandang masa depan yang tidak menentu dari tingkap yang sama. Tetapi kini keadaannya berbeza. Kami mempunyai kuasa tawar-menawar. Malaysia memerlukan pasaran kami, dan kami boleh menggunakannya. Sambil mengemas dokumen di atas meja, saya berfikir, kini adalah era di mana kita yang menetapkan syarat. Kami sudah cukup menunjukkan rasa terima kasih kami melalui bayaran kontrak 6 bulan lalu. Mulai sekarang, ini adalah perniagaan. Masa untuk perhitungan yang dingin. Satu mesej masuk dari Anna. Pihak Jerman mencadangkan mesyuarat tambahan. Saya membalas, tetapkan jadwal. Kami kini mempunyai satu lagi kad untuk ditunjukkan kepada Malaysia. Malam itu dalam perjalanan pulang, saya berasa bangga. Bangga kerana telah menjalankan tugas saya sebagai perunding. Impian untuk menjadikan Poland sebagai hub pertahanan Eropah semakin menjadi kenyataan. Saya percaya gabungan teknologi Malaysia dan pasaran kami akan menjadi sempurna. Tetapi ada sesuatu yang saya terlepas pandang, maksud di sebalik kesunyian Encik Ismail, sebab mengapa dia hanya mendengar tanpa berkata apa-apa. Saya hanya mentafsirkannya sebagai tanda dia tunduk kepada tekanan. Saya langsung tidak menyedari bahawa apa yang ada di atas meja rundingan bukan sekadar kontrak, tetapi sebuah papan catur yang sudah diatur. Saya percaya kini kami yang menetapkan syarat, tetapi syarat sebenar sudah pun dirangka di tempat lain. Sebulan telah berlalu. Jawapan dari pihak Malaysia tiba, permintaan untuk mesyuarat video. Saya dan Anna masuk ke bilik mesyuarat dengan penuh keyakinan. Sepanjang bulan lalu, kami telah mengadakan 3 mesyuarat dengan pihak Jerman. Mereka juga sangat berminat dengan pasaran Poland. Kami sengaja membocorkan maklumat ini kepada pihak Malaysia. Wajah Encik Ismail muncul di skrin, masih tiada ekspresi, tetapi kali ini, di belakangnya, lebih ramai orang kelihatan. Mungkin eksekutif dari ibu pejabat. Saya tersenyum dalam hati, Malaysia juga semakin cemas. Encik Ismail memulakan perbualan. Kami telah meneliti cadangan Poland, katanya. Kami telah berbincang secara mendalam dengan ibu pejabat. Dia berhenti seketika sebelum menyambung, kami bersetuju dengan kerjasama teknologi. Pada saat itu saya dan Anna saling berpandangan. Kami berjaya. Tetapi Encik Ismail menyambung, ia akan dijalankan secara berperingkat. Pertama, kami akan menyediakan sebahagian pelan tindakan reka bentuk. Selepas mengesahkan keupayaan pengeluaran Poland, kami akan memindahkan teknologi tambahan. Saya teragak-agak, kami mahukan semuanya sekaligus. Tetapi Anna menendang kaki saya dengan perlahan di bawah meja, isyarat untuk menerima dahulu. Tahap pelan tindakan yang bagaimana? Saya bertanya. Struktur kasis howitzer gempita dan teknologi pembuatan perisai untuk kereta kebal Harimau Malaya, jawab Encik Ismail. Saya membuat kira-kira dalam hati, tidak lengkap, tetapi cukup sebagai permulaan. Sebaik sahaja kami melangkah masuk, kami boleh mendapatkan yang selebihnya.
Saya mengangguk. Kami menerima pendekatan berperingkat, tetapi kami perlukan pelan hala 7 yang jelas. Encik Ismail memaparkan dokumen yang telah disediakan di skrin. Pelan 3 tahun. Tahun pertama, pelan tindakan asas. Tahun kedua, proses pengeluaran. Tahun ketiga, teknologi komponen teras. Anna bertanya, adakah teknologi engine termasuk? Ia dalam pertimbangan, jawab Encik Ismail. Kami akan memutuskannya selepas mengesahkan kapasiti pengeluaran dan tahap kawalan kualiti Poland. Saya berasa sedikit tidak selesa dengan jawabannya. Seolah-olah mereka sedang menguji kami. Tetapi secara keseluruhannya, saya berpuas hati. Jerman menolak pemindahan teknologi sama sekali, tetapi sekurang-kurangnya Malaysia telah membuka pintu. Saya mula merundingkan syarat-syarat kontrak, masa penyerahan pelan tindakan, skop sokongan teknikal, program latihan. Selepas mesyuarat, saya segera melaporkan kepada Menteri Pertahanan, Malaysia telah bersetuju dengan pemindahan teknologi. Walaupun berperingkat, ia adalah satu kemajuan yang pasti. Menteri sangat gembira, kerja yang bagus, katanya. Sekarang Poland boleh menyertai barisan negara kuasa pertahanan. Petang itu, satu mesyuarat dalaman tergempar diadakan. Pegawai-pegawai kanan Kementerian Pertahanan berkumpul. Saya mengumumkan hasil rundingan dengan Malaysia. Suasana di bilik mesyuarat menjadi ceria. Menteri Kewangan berkata, sekarang bajet pertahanan boleh berputar semula di dalam negara. Menteri Perindustrian juga teruja. Ini berita baik untuk syarikat pertahanan Poland. Peluang pekerjaan akan diwujudkan. Melihat reaksi mereka, saya berasa bangga. Saya telah mencapai semua ini. Anna memulakan pembentangannya. Pelan masa depan, industri pertahanan Poland. Kemudahan pengeluaran dibina di pinggir Warsaw. Beribu-ribu jurutra diambil bekerja dan senjata buatan Poland diekspor ke seluruh Eropa. Orang ramai di dalam bilik mesyuarat bertepuk tangan. Saya melangkah lebih jauh, menjelaskan strategi hub Eropa. Pelan untuk menjual senjata yang dihasilkan di Poland ke negara-negara Eropa Timur, Romania, Bulgaria, Republik Czech. Saya menekankan bahwa dengan menggabungkan teknologi Malaysia dan keupayaan pengeluaran Poland, kami akan mempunyai kelebihan dari segi harga. Menjelang akhir mesyuarat, Menteri Pertahanan berkata, sekarang kita boleh menyaingi Jerman. Selama ini, Jerman telah menguasai pasaran pertahanan Eropa Timur. Tetapi jika Poland mempunyai keupayaan pengeluaran sendiri, keadaan akan berubah. Saya mengangguk. Analisis yang tepat. Petang itu, saya dan Anna bertemu di sebuah restoran di pusat bandar Warsaw. Sambutan tidak rasmi. Anna mengangkat gelas wainnya. Untuk kemenangan kita, katanya. Saya melagakkan gelas saya. Ia benar-benar terasa seperti satu kemenangan. Malaysia akhirnya perlukan pasaran, kata Anna. Mereka tidak boleh melepaskan skala 850 bilion ringgit. Saya bersetuju. Kita telah menekan dengan baik. Kat Jerman sangat berkesan. Anna ketawa. Ini baru permulaan. Sambil menghirup wine, saya termenung. Dalam 3 tahun, Poland akan berubah sepenuhnya. Diperkuatkan dengan teknologi Malaysia, dengan keupayaan pengeluaran sendiri. Saya yakin tiada siapa di Eropa yang akan memandang rendah kepada kami. Anna bertanya dengan berhati-hati, adakah Anda fikir Malaysia benar-benar akan menyerahkan teknologi teras? Saya menjawab dengan yakin, mereka akhirnya akan tunduk. Mereka tidak boleh melawan logik pasaran. Anna mengangguk, tetapi matanya masih menunjukkan sedikit keraguan. Saya tidak peduli. Kami sudah berjanji untuk menerima pelan tindakan pertama. Itu yang penting. Sebaik sahaja pintu terbuka, yang lain hanyalah soal masa. Malaysia tidak mempunyai alasan untuk menolak. Pemindahan teknologi secara berperingkat akan dinyatakan dalam kontrak. Dalam perjalanan pulang, saya memandang keluar tingkap kereta. Langit malam Warsaw cerah. Saya teringat bagaimana 6 bulan lalu, di bawah langit yang sama, saya menggigil ketakutan akibat perang. Tetapi sekarang, keadaannya berbeza. Kami bukan sahaja selamat, tetapi kami menjadi lebih kuat. Malam itu, berbaring di katil, saya memandang Sailing. Masa depan industri pertahanan Poland seolah-olah terbentang di hadapan mata saya. Poland bangkit sebagai kuasa baru di Eropa, dan tetapi ada sesuatu yang saya tidak tahu, bahwa pelan tindakan reka bentuk bukanlah segala-galanya. Saya tidak faham betapa banyak perkara yang diperlukan untuk mengubah garisan di atas kertas menjadi senjata sebenar. Apa yang Malaysia berikan kepada kami adalah dokumen, tetapi apa yang mereka ambil adalah jauh lebih banyak. Malam itu saya tertidur dengan mimpi kemenangan, tetapi mimpi ngeri akan bermula tidak lama lagi. Saya masih belum menemui kebenaran yang tersembunyi di dalam pelan tindakan reka bentuk itu.
Pelan tindakan reka bentuk tiba 2 minggu kemudian. Saya membawa sampul besar berisi pemacu USB dan file dokumen tebal ke Institut Penyelidikan Teknologi Pertahanan Poland. Pasukan jurutera sudah menunggu, dan ketuanya, Dr. Janusz, menyambut saya dengan wajah penuh harapan. Di skrin besar bilik mesyuarat, gambar raja struktur chasis howitzer Gempita dipaparkan. Dr. Janusz membesarkan skrin dan mula menerangkan di antara garisan-garisan yang berselirat. Saya menarik nafas lega apabila dia berkata, struktur keseluruhan dapat difahami dan proses pembuatan juga boleh difahami. Namun ekspresi wajah Dr. Janusz perlahan-lahan menjadi tegang. Dia mula menatal skrin, mencari sesuatu. Saya menjadi cemas dan bertanya, ada masalah? Dia terdiam lama sebelum menjawab, bahagian teras tiada. Saya bangun dari kerusi dan mendekati skrin, melihat bahagian yang ditunjuk oleh Dr. Janusz. Ia adalah sistem kawalan tembakan. Pelan tindakan hanya menunjukkan bentuk luarannya, tiada algoritma dalaman. Ia hanya dilabelkan sebagai modul kotak hitam. Seorang jurutera lain membuka pelan tindakan kereta kebal Harimau Malaya. Ia sepatutnya teknologi pembuatan perisai, tetapi keadaannya sama. Ketebalan dan susunan plat perisai ada, tetapi formula campuran bahan komposit tiada. Hanya tertera ayat rujuk spesifikasi standar Malaysia. Suasana di bilik mesyuarat menjadi dingin. Saya bertanya kepada Dr. Janusz, bolehkah kita mengeluarkannya dengan ini? Dia menggelengkan kepala. Mustahil. Ini lebih kepada manual pemasangan. Teknologi teras masih dipegang oleh Malaysia. Saya terkejut. Bukankah Ensik Ismail kata dia akan berikan pelan tindakan? Dr. Janusz menjelaskan dengan lebih lanjut. Ia memang pelan tindakan, tetapi tidak lengkap. Ia seperti memberi pelan tindakan kereta tetapi meninggalkan bahagian enjin. Seorang jurutera lain meneliti file dokumen dan memaparkan satu halaman dari lampiran kontrak pemindahan teknologi di skrin. Saya membaca kandungannya dan terasa sesak nafas. Ia menyatakan dengan jelas, komponen teras akan dibekalkan terus dari Malaysia. Komponen apa? Saya bertanya. Jurutera itu mula membacakan senarai, komputer kawalan tembakan, unit kawalan enjin, modul penyulitan komunikasi, sistem perlindungan aktif. Sambil mendengar, saya sedar. Ini bukan senarai komponen, ini adalah jantung dan otak senjata. Dr. Janusz menemui satu lagi klausa yang lebih mengejutkan, klausa ekspor. Senjata yang dikeluarkan oleh Poland memerlukan kelulusan terlebih dahulu dari Malaysia untuk diekspor ke negara ketiga. Saya membaca ayat itu berulang kali, tidak percaya. Saya segera menghubungi Anna, dia tiba dalam masa 30 menit. Semasa Dr. Janusz menerangkan semula dari awal, wajah Anna menjadi semakin tegang. Dia bertanya kepada saya, adakah Anda meneliti kontrak ini dengan betul? Saya terdiam. Anna mula meneliti dokumen itu sendiri. Sebagai pakar struktur keuangan, dia mahir mentafsir kontrak. Sejam kemudian, apa yang ditemuinya lebih mengejutkan. Klausa royalti. Saya tergama membaca klausa yang dipaparkan di skrin. Poland mesti membayar royalti kepada Malaysia untuk setiap unit senjata yang dikeluarkan. Jumlahnya, 15% dari harga unit. Anna menekan kalkulator. Jika kita mengeluarkan 100 unit setahun, jumlah yang perlu dibayar kepada Malaysia mencecah ratusan juta, katanya. Saya terduduk di kerusi. Saya sedar, ini bukan pemindahan teknologi. Ini adalah pengeluaran berlesen. Kami membina kilang, mengambil pekerja, tetapi teknologi teras dan keuntungan diambil oleh Malaysia. Dr. Janusz berkata perlahan, ini bukan pemindahan teknologi, ini adalah struktur tol. Seorang jurutera lain menemui masalah lain, klausa penyelenggaraan. Penggantian komponen utama hanya boleh dilakukan oleh juru teknik yang disahkan oleh Malaysia. Malah, kemas kini perisian juga hanya boleh dilakukan melalui pelayan Malaysia. Kami membina senjata, tetapi kami tidak boleh membaikinya. Bolehkah kita menaik tarafnya sendiri? Saya bertanya. Dr. Janusz menggelengkan kepala. Kontrak menyatakan semua naik taraf mesti dijalankan bersama dengan Malaysia. Hak harta intelek adalah milik bersama, tetapi kuasa membuat keputusan sebenar terletak pada Malaysia. Anna bersandar pada dinding dan mengeluh. Semakin banyak kita hasilkan, semakin banyak wang mengalir ke Malaysia. Dan jika seluruh Eropah mula menggunakan senjata kita, keseluruhan sistem penyelenggaraan akan terikat dengan standar Malaysia. Saya mengetuk meja, kemarahan membuak-buak. Saya fikir Ensik Ismail telah menipu kami. Tetapi Dr. Janusz berkata perlahan, ia bukan penipuan. Semua syarat dinyatakan dalam kontrak, cuma kita yang tidak membacanya dengan teliti. Kata-kata itu lebih menyakitkan.
Saya membuka semula kontrak beratus-ratus muka surat itu. Dokumen yang padat dengan istilah undang-undang dalam bahasa Inggris. Saya sedar, saya hanya melihat perkara utama, persetujuan pemindahan teknologi, pendekatan berperingkat, pelan 3 tahun. Tetapi saya tidak meneliti klausa-klausa terperinci. Anna berkata dengan tenang, kita perlu menuntut rundingan semula sekarang. Dengan syarat ini, Poland hampir tidak mendapat apa-apa. Saya mengangguk, tetapi dalam hati saya bimbang. Adakah Malaysia akan bersetuju untuk berunding semula? Dr. Janusz melaporkan hasil analisis tambahan. Dia telah mengira jumlah modul kotak hitam. Terdapat 37 dalam howitzer Gempita dan 52 dalam kereta kebal Harimau Malaya. Setiap modul ini dibekalkan sebagai produk siap dari Malaysia. Kami hanya memasangnya. Jadi apa sebenarnya yang kita hasilkan? Saya bertanya. Bentuk luar kasis, plat perisai asas, sambungan mekanikal, jawab Dr. Janusz. Ringkasnya, hanya kulitnya. Otak dan jantungnya masih milik Malaysia, keheningan melanda bilik mesyuarat. Semua orang terkejut. Saya memandang keluar tingkap. 2 hari lalu, saya meraihkan kemenangan. Sekarang, saya dilanda rasa kalah. Kami fikir kami yang menekan, tetapi sebenarnya, Malaysia yang telah memperhitungkan segalanya. Anna menepuk bahu saya. Ini belum berakhir, kita masih ada kat Jerman, tetapi suaranya tidak yakin. Saya juga tahu, Jerman menolak pemindahan teknologi sama sekali. Malam itu, saya duduk sendirian di pejabat, membaca semula kontrak beratus-ratus muka surat itu satu persatu. Semakin saya membaca, semakin saya nampak ketelitian Malaysia. Ini bukan sekadar kontrak, ia adalah struktur yang direka dengan teliti. Jika kami menghasilkan, Malaysia mendapat royalti. Jika kami mengekspor, Malaysia memegang kuasa kelulusan. Jika kami menyelenggara, kami perlu membeli alat ganti Malaysia. Malah jika kami menaik taraf, harta intelek adalah milik bersama. Ini bukan rundingan. Ini adalah reka bentuk. Malam itu, saya tidak dapat tidur. Sambil duduk di meja dengan kontrak terbuka, membaca baris demi baris, saya semakin merasakan betapa canggihnya reka bentuk Malaysia. Menjelang jam 3 pagi, saya membuka komputer riba dan mula membuat helaian Excel. Angka akan menjadikannya lebih jelas. Saya memasukkan senario pertama. Jika Poland menghasilkan 50 unit howitzer Gempita setahun, royalti yang perlu dibayar kepada Malaysia adalah 15% seunit. Ditambah dengan kos pembelian komponen teras, sebenarnya 40% daripada kos pembuatan mengalir ke Malaysia. Saya termenung melihat skrin. Senario kedua lebih mengejutkan. Bagaimana jika Poland mengekspor senjata yang dihasilkan ke Romania? Kuasa kelulusan ekspor ada pada Malaysia, jadi kami perlukan kebenaran mereka. Dan dalam klausa 47.000 teri kontrak, dinyatakan tambahan royalti 5% untuk ekspor ke negara ketiga. Jika kami berusaha keras untuk mengekspor, Malaysia hanya duduk dan mengutip wang. Saya berhenti menaip semasa mengira senario ketiga. Saya mengira kitaran penggantian komponen penyelenggaraan. Purata jangka hayat modul kotak hitam adalah 5 tahun dan kos penggantian adalah 60% daripada harga pembelian baru. Akhirnya, semakin banyak senjata yang kami hasilkan, semakin meningkat urus niaga kami dengan Malaysia. Di luar tingkap, fajar mula menyingsing. Saya minum secawan kopi lagi, termenung. Adakah Encik Ismail benar-benar telah memperhitungkan segalanya di meja rundingan yang kami fikir kami dominasi? Wajahnya yang tanpa ekspresi ketika kami mengeluarkan kad Jerman terlintas di fikiran. Dia langsung tidak goyah. Pada jam 7 pagi Anna menelepon. Dia juga meneliti kontrak itu semalaman. Suaranya letih. Kita perlu menuntut rundingan semula, katanya. Tetapi kita mesti akui kedudukan kita lemah. Saya tidak dapat menjawab. Mesyuarat pagi diadakan. Pegawai-pegawai kanan Kementerian Pertahanan berkumpul. Saya membentangkan analisis saya semalam. Melihat angka-angka di skrin, suasana di bilik mesyuarat menjadi berat. Menteri Keuangan bersuara terlebih dahulu. Ini pada dasarnya adalah kontrak perhambaan. Poland diturunkan menjadi subkontraktor. Menteri Perindustrian lebih lantang. Sia-sia sahaja kita meraihkan kemenangan beberapa hari lalu. Kita telah diperdaya oleh Malaysia. Mendengar itu, muka saya terasa panas. Sayalah yang mengetuai rundingan itu. Tetapi soalan Menteri Pertahanan menusuk ke jantung isu. Jadi, adakah kita mempunyai alternatif? Anna menjawab, kita boleh menyambung semula rundingan dengan Jerman, cuba berunding semula dengan Malaysia, atau membatalkan kontrak ini. Tetapi suaranya tidak yakin. Saya mula menganalisis setiap pilihan. Bagi Jerman, kami telah mengesahkan pendirian mereka dalam mesyuarat minggu lalu.
Jerman menolak pemindahan teknologi sama sekali dan hanya melihat Poland sebagai pasaran, bukan rakan kongsi yang setara. Selain itu, tempoh penghantaran mereka 3 kali lebih lama daripada Malaysia dan harganya 2 kali lebih tinggi. Bagaimana pula dengan rundingan semula dengan Malaysia? Saya teringat wajah Encik Ismail. Dia tidak goyah di bawah tekanan kami dan akhirnya berjaya mendapatkan kontrak yang telah mereka sediakan. Apa yang boleh kami tawarkan di meja rundingan semula? CAT Jerman sudah digunakan dan kami tiada alternatif lain. Pembatalan kontrak adalah pilihan terburuk. Kami sudah membayar deposit pertama, menerima pelan tindakan, dan mendapatkan tapak untuk kemudahan pengeluaran. Jika kami batalkan sekarang, semuanya akan sia-sia. Lagipun, adakah Malaysia akan berdiam diri? Saya memeriksa klausa penalti. Kami perlu membayar pampasan 3 kali ganda daripada deposit. Keheningan melanda bilik mesyuarat. Semua orang berhadapan dengan realiti. Kami tiada pilihan. Menteri Pertahanan mengeluh, kita teruskan dengan kontrak ini tetapi cuba perbaiki syarat-syaratnya dalam kontrak kedua nanti. Tetapi saya tahu, keadaan tidak akan banyak berubah dalam kontrak kedua, kerana sebaik sahaja kita membina kemudahan pengeluaran pertama, kita akan lebih terikat dengan sistem Malaysia. Tenaga kerja penyelenggaraan akan dilatih mengikut cara Malaysia. Rantaian bekalan komponen akan berpusat di Malaysia, dan keseluruhan sistem operasi akan disesuaikan dengan standar Malaysia. Petang itu, saya berjalan sendirian di jalan-jalan Warsaw. Cuaca cerah, tetapi hati saya muram. Saya masuk ke sebuah kafe dan duduk di tepi tingkap, memerhatikan orang ramai berjalan dengan aman. Saya berfikir, 6 bulan lalu, jalan ini dipenuhi ketakutan perang. Memang benar Malaysia telah menyelamatkan kami. Jika bukan kerana Malaysia ketika itu, Poland pasti berada dalam keadaan yang lebih berbahaya. Tetapi adakah jasa itu mewajarkan struktur ini? Saya bermain dengan cawan kopi, dilanda emosi yang bercampur baur. Telepon saya berdering. Dr. Janusz. Hasil analisis tambahan telah keluar. Saya meninggalkan kafe dan menuju ke institut. Dr. Janusz melaporkan penemuan baru. Dia telah menganalisis struktur kemas kini perisian. Semua sistem disambungkan ke pelayan pusat Malaysia. Maksudnya jelas, status operasi, maklumat lokasi, dan data prestasi senjata yang dihasilkan oleh Poland semuanya boleh dihantar ke Malaysia. Sudah tentu, terdapat klausa keselamatan dalam kontrak, tetapi secara teknikal, ia adalah struktur yang mungkin. Saya bertanya kepada Dr. Janusz, adakah cara untuk menyekatnya? Dia menggelengkan kepala. Jika disekat, keseluruhan sistem tidak akan berfungsi. Kita juga tidak akan dapat menerima kemas kini. Kami bergantung sepenuhnya kepada Malaysia dari segi teknikal. Menjelang petang, saya bertemu semula dengan Ana. Dia bertanya, kita fikir kita yang menekan, tetapi sebenarnya kita yang ditekan. Saya tersenyum pahit. Nampaknya begitu. Malaysia melihat beberapa langkah di hadapan kita. Ana berkata, tetapi sekurang-kurangnya kita akan mempunyai keupayaan pengeluaran senjata. Pekerjaan akan diwujudkan, dan kita akan belajar teknologi. Tetapi suaranya juga tidak yakin. Kami berdua tahu, ini bukan pemindahan teknologi yang sebenar. Malam itu, saya pulang ke rumah dan duduk di bilik kerja. Buku-buku teori rundingan antarabangsa di rak buku kelihatan. Perkara yang saya pelajari di universiti, strategi yang saya gunakan dalam kerja, tetapi Encik Ismail bergerak di tahap yang berbeza. Dia bukan berunding, dia merancang sebuah struktur. Saya membuka buku nota dan mengimbas kembali 3 bulan yang lalu. Apabila kami mengeluarkan CAT Jerman, Encik Ismail langsung tidak panik. Apabila kami menuntut pemindahan teknologi, dia bersetuju dengan mudah. Apabila kami meraihkan kemenangan, dia hanya tersenyum senyap. Sekarang gambaran itu jelas. Malaysia telah merancang struktur ini dari awal, membina kemudahan pengeluaran di Poland, tetapi terasnya tetap di tangan mereka. Kami menjadi gudang mereka untuk pasaran Eropah, tetapi keuntungan dan kawalan sebenar dipegang oleh Malaysia. Saya meletakkan pen dan memandang keluar tingkap. Bintang-bintang berkelipan di langit malam Warsaw, dalam rundingan yang kami fikir kami dominasi. Sebenarnya kami hanya menari mengikut rentak yang telah ditetapkan oleh Malaysia. Ini bukan rundingan. Ini adalah reka bentuk. Keesokan paginya, saya dipanggil ke pejabat Menteri Pertahanan. Dari seberang meja, Menteri memandang saya dengan tajam. Dia bertanya terus, adakah Jerman benar-benar mustahil? Saya teragak-agak seketika sebelum menjawab. Saya akan semak sekali lagi. Sebenarnya, saya juga tidak mahu melepaskan harapan terakhir. Selepas menemui perangkap dalam kontrak Malaysia, kami perlu meneliti pilihan lain dengan serius. Saya menghubungi Ana dan meminta mesyuarat tergempar dengan Rheinmetall Jerman.
Mengejutkan, mereka menetapkan jadwal 2 hari kemudian. Semasa menaiki pesawat ke Berlin, perasaan saya bercampur baur. Sebulan yang lalu, Jerman hanyalah kad untuk menekan Malaysia, tetapi sekarang, keadaannya berbeza. Kami benar-benar memerlukan alternatif. Anna, di sebelah saya, meneliti dokumen. Kali ini kita perlu bertanya dengan teliti, katanya. Ibu pejabat Rheinmetall sangat gah. Sejarah lebih 100 tahun terasa di setiap sudut bangunan. Kami dibawa ke bilik mesyuarat, dan tidak lama kemudian, delegasi Jerman masuk. Ketuanya, Dr. Schmidt, berjabat tangan dan mengucapkan selamat datang, tetapi matanya terasa dingin. Saya memulakan pembentangan yang telah saya sediakan. Pelan pemodenan pertahanan Poland, budget 850 bilion ringgit, dan visi untuk menjadi hub pertahanan Eropa. Dr. Schmidt mendengar sehingga akhir dan mengangguk. Menarik, katanya. Jerman juga berminat untuk bekerja sama dengan Poland. Tetapi apabila saya menyebut tentang pemindahan teknologi, suasana berubah. Dr. Schmidt berbincang seketika dengan rakan-rakannya dalam bahasa Jerman, kemudian berkata dengan berhati-hati, perkongsian teknologi adalah isu yang sangat sensitif. Ia memerlukan kelulusan kerajaan Jerman. Saya mengeluh dalam hati. Anna bertanya, tahap kerjasama teknologi yang bagaimana yang mungkin? Dr. Schmidt menjawab, pemasangan akhir di Poland boleh dilakukan, tetapi komponen dan sistem teras mesti dihasilkan di Jerman. Mendengar itu, saya terasa deja vu. Apa bezanya dengan kontrak Malaysia? Saya bertanya dengan lebih spesifik. Bolehkah teknologi engine Leopard dipindahkan? Dr. Schmidt menggelengkan kepala dengan tegas. Mustahil. Itu adalah teknologi teras Jerman. Reka bentuk turret juga mustahil. Sistem kawalan tembakan? Jawabannya tidak. Saya membuka komputer riba dan mula membandingkan dengan kontrak Malaysia. Sekurang-kurangnya Malaysia memberikan pelan tindakan untuk struktur chassis dan teknologi pembuatan perisai, walaupun penuh dengan kotak hitam. Tetapi Jerman tidak mau memberikan pelan tindakan sama sekali. Mereka hanya akan menyediakan manual pemasangan. Anna bertanya tentang harga. Apabila saya melihat sebut harga yang dikemukakan oleh Dr. Schmidt, saya terasa sesak nafas. Harga seunit Leopard hampir 2 kali ganda harga K2 Malaysia, dan tempoh penghantarannya adalah 18 bulan. Kerja yang Malaysia siapkan dalam 6 bulan, Jerman memerlukan 3 kali lebih lama. Apabila saya bertanya sama ada tempoh penghantaran boleh dipendekkan, Dr. Schmidt mengangkat bahu. Sistem Jerman mementingkan ketepatan, tergesa-gesa akan menjejaskan kualiti. Saya berang dengan sikap sombongnya, tetapi saya menahannya. Kami perlukan pilihan. Anna bertanya dengan berhati-hati tentang klausa royalti. Dr. Schmidt kelihatan heran. Royalti? Tiada perkara seperti itu. Sebaliknya, katanya, semua komponen mesti dibeli dari Jerman. Saya menekan kalkulator. Hasilnya hampir sama, malah lebih mahal. Pada sesi petang, perbincangan mengenai sistem penyelenggaraan diteruskan. Seorang jurutera Jerman menjelaskan, semua penyelenggaraan utama mesti dilakukan di pusat yang disahkan oleh Jerman. Untuk membina pusat di Poland, ia akan mengambil masa sekurang-kurangnya 5 tahun. Sedangkan Malaysia memberikan sokongan teknikal terus di lapangan. Saya bertanya, jadi bagaimana dalam situasi perang? Dr. Schmidt menjawab, kami akan menghantar juru teknik Jerman. Saya tidak percaya. Adakah kami perlu menunggu juru teknik Jerman tiba semasa perang sedang berlaku? Menjelang petang, Dr. Schmidt mendekati saya secara senyap. Dia mengajak saya minum kopi untuk perbualan tidak rasmi. Kami berpindah ke kafe berdekatan. Dia berkata dengan jujur, kerajaan Jerman melihat Poland lebih sebagai pasaran berbanding rakan kongsi. Dia menyambung, jika Poland mempunyai keupayaan pengeluaran sendiri, peluang pekerjaan di Jerman akan berkurangan. Ia tidak boleh diterima dari segi politik. Saya meletakkan cawan kopi dan bertanya, jadi mengapa Anda duduk di meja rundingan? Dr. Schmidt tersenyum pahit. Untuk menghalang Poland daripada menandatangani kontrak dengan Malaysia, Jerman tidak boleh melepaskan pasaran Eropah Timur. Barulah saya sadar, bagi Jerman, kami juga hanyalah sekeping kad. Kembali ke hotel, saya duduk berhadapan dengan Anna. Dia mengeluh, Jerman tidak boleh, katanya. Mereka tidak memberi teknologi, harganya mahal, dan sikap mereka sombong. Saya mengangguk. Malaysia lebih baik. Sekurang-kurangnya mereka menepati tempoh penghantaran. Anna berkata perlahan Jerman mengunci teknologi. Malaysia merancang syarat. Kata-kata itu menusuk kalbu. Jerman menutup pintu sama sekali, tetapi Malaysia membuka pintu dan meletakkan kunci di dalamnya. Keesokan paginya, saya bertanya kepada Dr. Schmidt buat kali terakhir. Adakah ada ruang untuk menyesuaikan syarat?
Dia menggelengkan kepala. Inilah yang terbaik yang boleh ditawarkan oleh Jerman. Terimalah atau tidak, itu pilihan Poland. Dalam penerbangan pulang, saya memandang keluar tingkap. Cahaya matahari menembusi awan, tetapi hati saya kelam. Kad Jerman telah habis digunakan. Malah, ia bukan kad pun dari awal lagi. Ia adalah ilusi. Ana di sebelah saya sedang menyediakan laporan. Saya menjeling skrin komputernya. Tajuknya, sebab pilihan Jerman tidak boleh diterima. Di bawahnya, senarai item, penolakan pemindahan teknologi, harga tinggi, tempoh penghantaran yang panjang, campur tangan politik, sikap sombong. Tiba di Warsaw, saya melaporkan kepada Menteri Pertahanan. Jerman bukan alternatif yang realistik. Meneruskan kontrak Malaysia adalah lebih praktikal. Menteri bertanya, adakah kita benar-benar memerlukan teknologi Malaysia? Saya teragak-agak seketika sebelum menjawab, ya, kita perlukan. Petang itu, duduk sendirian di pejabat, saya berpikir. Selepas melihat sendiri keadaan di Jerman, saya terpaksa merasionalisasikan pilihan yang ada. Kontrak Malaysia tidak sempurna, tetapi ia adalah pilihan terbaik. Walaupun kami membayar royalti, kami masih boleh menghasilkan senjata, mewujudkan pekerjaan, dan belajar sedikit demi sedikit teknologi. Tetapi dalam hati, saya tahu, ini hanyalah rasionalisasi. Satu message masuk dari Ana. Pihak Malaysia telah menghubungi. Mereka mahu mengesahkan jadwal pelaksanaan kontrak. Saya membalas, tetapkan jadwal, tiada pilihan lain. Pemandangan malam Warsaw kelihatan dari tingkap. Sebulan yang lalu, saya meraihkan kemenangan dari tingkap ini. Sekarang saya pasrah. Kami memerlukan teknologi Malaysia. Tetapi kami tidak boleh mendapatkannya mengikut cara yang kami mahu. Kami terpaksa menerima syarat mereka. Kad Jerman telah hilang sepenuhnya. Yang tinggal hanyalah Malaysia. Saya mengeluarkan kontrak Malaysia dari laci meja. Sekarang, kami perlu menerimanya. Atau lebih tepat lagi, kami terpaksa menerimanya. Mesyuarat kontrak akhir dengan pihak Malaysia telah ditetapkan. Kali ini, di Kuala Lumpur. Encik Ismail mencadangkan untuk bertemu terus di ibu pejabat, dan saya terbang ke sana bersama Anna. Garis langit Kuala Lumpur kelihatan. Sebuah bandar yang lebih besar daripada yang saya sangkakan. Ibu pejabat Syarikat Pertahanan Malaysia terletak di tengah-tengah Kuala Lumpur, berhampiran dengan menara berkembar Petronas, sebuah bangunan pencakar langit berkaca. Di lobi, pelbagai model senjata dipamerkan, kereta kebal Harimau Malaya, howitzer Gempita, pesawat pejuang Helang. Melihat model-model itu, perasaan saya bercampur baur. Tidak lama lagi, semua ini akan dihasilkan di Poland. Kami dibawa ke bilik mesyuarat. Encik Ismail sudah pun duduk di sana, ditemani oleh pasukan undang-undang dan teknikalnya. Encik Ismail berjabat tangan dan mengucapkan selamat datang. Sambil memegang tangannya, saya berpikir, orang ini tahu segalanya dari awal. Kontrak diletakkan di atas meja, dokumen beratus-ratus muka surat. Kali ini, saya membacanya baris demi baris dengan teliti. Tidak seperti sebulan yang lalu, sekarang saya tahu di mana letaknya perangkap. Klausa royalti, kuasa kelulusan ekspor, modul kotak hitam, sistem penyelenggaraan, kawalan perisian. Encik Ismail berkata perlahan, kami faham kebimbangan Poland. Kami telah memperbaiki beberapa klausa. Saya memeriksa pindaan itu dengan penuh harapan. Royalti dikurangkan dari 15% kepada 12%. Perbezaan 3%, tetapi dalam jangka masa panjang, ia bernilai ratusan juta. Anna bertanya tentang klausa lain. Bagaimana dengan kuasa kelulusan ekspor? Untuk ekspor dalam Kesatuan Eropa, kami akan menggunakan prosedur yang dipermudahkan, jawab Encik Ismail. Bukan kebebasan penuh, tetapi ia satu penambahbaikan. Modul kotak hitam, kami akan menyediakan dokumen teknikal tambahan untuk beberapa modul, katanya. Saya terus membaca kontrak. Kemudian saya menemui klausa baru, kebenaran pelabelan buatan Poland. Senjata yang dihasil membaca klausa itu. Saya tersenyum pahit. Di luar, ia buatan Poland, tetapi di dalam, ia buatan Malaysia. Jantung dan otaknya datang dari Malaysia, kami hanya memasang kulitnya dan meletakkan bendera Poland. Tetapi inilah yang terbaik yang boleh kami perolehi. Pada sesi petang, kami membincangkan jadwal pembinaan kemudahan pengeluaran. Pasukan teknikal Malaysia membentangkan pelan hala 7 yang terperinci, pembinaan kilang dalam masa 6 bulan, pengeluaran percubaan selepas setahun, pengeluaran besar-besaran selepas 2 tahun. Juru teknik Malaysia akan berada di lapangan untuk memberikan sokongan, kata Encik Ismail. Kehadiran juru teknik Malaysia di Poland bermakna mereka akan terus memegang kawalan.
Jurutera kami akan belajar daripada mereka, tetapi terasnya akan tetap terkunci di dalam kotak hitam. Ana bertanya dengan berhati-hati, bagaimana selepas 10 tahun? Adakah Poland boleh mencapai pengeluaran bebas sepenuhnya? Encik Ismail terdiam seketika sebelum menjawab, teknologi sentiasa berkembang. Malaysia akan terus menyediakan naik taraf. Maksudnya jelas, bergantunglah kepada Malaysia selama-lamanya. Menjelang petang, Encik Ismail memanggil saya secara pribadi. Kami naik ke Taman Bumbung. Pemandangan bandar Kuala Lumpur terbentang di hadapan kami. Tuan Mihau, apa pendapat anda tentang kontrak ini? Tanya Encik Ismail dengan tenang. Saya menjawab dengan jujur. Ia berbeza dari apa yang saya jangkakan pada mulanya. Saya mengharapkan pemindahan teknologi, tetapi sebenarnya ia adalah pengeluaran berlesen. Encik Ismail mengangguk. Itulah realitinya. Pemindahan teknologi yang sebenar tidak wujud di dunia ini. Dia menyambung, Jerman, Perancis, Amerika mereka tidak akan sekali-kali menyerahkan teknologi teras. Cuma cara mereka berbeza. Jerman menutup pintu terus. Amerika meletakkan syarat politik. Malaysia pula merancang strukturnya. Mendengar itu, saya terdiam. Sambil memandang pemandangan malam Kuala Lumpur, Encik Ismail berkata perlahan, 30 tahun lalu, Malaysia berada di kedudukan yang sama seperti Poland, bergantung pada teknologi Amerika, hanya melakukan pengeluaran berlesen, dan terasnya sentiasa dalam kotak hitam. Tetapi kami belajar dari proses itu. Sekarang, kami mempunyai teknologi kami sendiri. Saya bertanya kepadanya, jadi, bolehkah Poland menjadi bebas dalam 30 tahun? Encik Ismail tersenyum pahit. Mungkin. Tetapi pada masa itu, akan ada jurang teknologi yang baru. Teknologi tidak pernah berhenti. Keesokan paginya, saya menandatangani kontrak. Sambil memegang pen dan menulis nama saya, satu perasaan aneh timbul. Bukan kemenangan, bukan kekalahan, hanya penerimaan realiti. Anna juga menandatangani di sebelah saya. Encik Ismail menandatangani yang terakhir. Sesi fotografi menyusul. Media Malaysia mengerumuni kami, lampu kamera berkelip-kelip. Wartawan bertanya, apakah makna kontrak ini? Saya membaca kenyataan yang telah disediakan. Perkongsian strategik antara Poland dan Malaysia menguntungkan kedua-dua negara, tetapi dalam hati saya berpikir, ini bukan perkongsian, ini adalah kebergantungan. Sudah tentu, kebergantungan yang lebih baik daripada Jerman. Poland mendapat label buatan Poland, tetapi enjin terasnya adalah Malaysia, algoritma kawalan tembakannya adalah Malaysia, kuasa kelulusan ekspornya adalah Malaysia, dan sistem penyelenggaraannya adalah standar Malaysia. Dalam penerbangan pulang, Anna berkata, sekurang-kurangnya pekerjaan diwujudkan. Jurutera kita mendapat peluang untuk belajar. Saya mengangguk. Betul, ia lebih baik daripada tidak melakukan apa-apa, tetapi ini bukan masa depan yang kami inginkan. Awan berlalu di luar tingkap, saya mengimbas kembali 6 bulan yang lalu. Perjalanan dari ketakutan perang, menerima bantuan kecemasan dari Malaysia, bersyukur, menjadi sombong, menekan, terkejut, dan akhirnya pasrah. Api kecemasan telah dipadamkan. Poland akan mempunyai keupayaan pengeluaran senjata, tetapi enjinnya adalah milik Malaysia. Kami fikir kami telah mendapat kebebasan, tetapi dalam struktur ini, jantungnya masih milik Malaysia. Tiba di Warsaw, saya memberikan laporan akhir kepada Menteri Pertahanan. Kontrak telah ditandatangani. Syarat-syaratnya telah diperbaiki sedikit. Menteri bertanya, adakah ini yang terbaik? Saya teragak-agak seketika sebelum menjawab, secara realistik ya. Kembali ke pejabat, saya memandang keluar tingkap. Langit Warsaw cerah. 6 bulan lalu saya bimbang tentang perang dari tingkap ini. Sebulan yang lalu saya meraihkan kemenangan. Sekarang saya menerima realiti. Sambil meletakkan salinan kontrak di dalam laci meja, saya berpikir, kami percaya kami telah berunding. Tetapi sebenarnya kami hanya berjalan di atas struktur yang telah dibina oleh Malaysia. Kami fikir kami yang menekan, tetapi segalanya telah diperhitungkan. Poland mengimpikan untuk menjadi kuasa pertahanan. Tetapi apa yang kami capai adalah menjadi cawangan Eropah bagi sistem pertahanan Malaysia. Bukan pengeluar bebas, tetapi sebahagian daripada ekosistem yang direka dengan teliti. Saya menulis satu baris di dalam buku nota saya. Api kecemasan telah dipadamkan, tetapi papan caturnya milik Malaysia. Itulah kebenaran 6 bulan yang lalu. Dan ia akan menjadi realiti untuk 10, 20, dan 30 tahun akan datang. Matahari terbenam di luar tingkap. Era baru bermula, era di mana Poland membina senjata, tetapi jantung senjata itu masih berdegup di Malaysia. Epilog,
Setakat ini kita telah mengikuti perjalanan setahun yang lalu dari perspektif seorang perunding Agensi Perolehan Pertahanan Poland. Bertemu Malaysia di tengah-tengah ketakutan perang, menerima penghantaran ajaib dalam 6 bulan, dan rasa syukur yang cepat berubah menjadi kesombongan. Berbekalkan pasaran bernilai 850 bilion ringgit, mereka menuntut teknologi, malah menggunakan cat Jerman untuk menekan. Tetapi akhirnya, inilah yang mereka sedari. Apa yang ada di atas meja rundingan bukanlah kontrak, tetapi pelan reka bentuk yang sudah siap. Adakah Poland benar-benar kalah? Tidak. Mereka akan mempunyai keupayaan pengeluaran senjata. Beribu-ribu pekerjaan akan diwujudkan. Mereka juga mendapat kebanggaan buatan Poland. Tetapi ini juga benar. Teknologi teras masih di tangan Malaysia, royalti terus mengalir, kuasa kelulusan ekspor dipegang oleh Malaysia, dan sistem penyelenggaraan bergantung pada standar Malaysia. Inilah wajah sebenar pasaran pertahanan moden. Jerman menutup pintu sama sekali. Amerika meletakkan syarat politik. Perancis bertahan dengan egonya. Tetapi Malaysia berbeza. Mereka membuka pintu. Mereka memberikan pelan tindakan dan membantu membina kemudahan pengeluaran. Di permukaan, mereka kelihatan paling pemurah. Tetapi di sebalik pintu itu, terdapat struktur yang canggih. 37 modul kotak hitam. Algoritma kawalan tembakan yang disulitkan. Sistem kawalan engine dalam kotak hitam, sistem perlindungan aktif yang diimpor terus dari Malaysia. Poland membina chassis dan memasang plat perisai, tetapi pada setiap saat senjata itu berfikir, menilai, dan menembak, otak dan jantungnya berdegup di Malaysia. Ini bukan pengeluaran berlesen, ini adalah kemasukan ke dalam ekosistem yang direka dengan teliti. Adakah Malaysia salah? Tidak. Ingat kata-kata Ensik Ismail, Jerman, Perancis, Amerika mereka tidak akan sekali-kali menyerahkan teknologi teras, cuma cara mereka berbeza. 30 tahun lalu, Malaysia juga sama. Bergantung pada teknologi Amerika, hanya melakukan pengeluaran berlesen. Tetapi mereka belajar dari proses itu, dan kini mereka mengekspor struktur itu. Di sini timbul soalan yang lebih menakutkan. Mengapa Malaysia merancangnya dengan begitu teliti? Adakah mereka tahu dari awal bahwa Poland mungkin akan mengkhianati mereka suatu hari nanti? Fikirkanlah, dalam ketakutan perang selama 6 bulan, Malaysia tidak meminta apa-apa. Bayaran kontrak yang adil, tempoh penghantaran yang jelas, senjata yang terbukti, itu sahaja. Tetapi itulah perangkapnya. Semasa terdesak, mereka tidak meletakkan sebarang syarat. Sebaliknya, mereka membuat Poland bergantung pada senjata Malaysia. Dalam 6 bulan, kekuatan tentera disusun semula. Seluruh tentera menyesuaikan diri dengan sistem Malaysia dan kaki tangan penyelenggaraan dilatih mengikut cara Malaysia. Dan pada ketika itu, Poland sudah pun berada dalam struktur yang mustahil untuk dilepaskan. Apabila api kecemasan padam dan Poland menuntut teknologi, Malaysia dengan tenang boleh mengeluarkan kontrak. Kerana papan caturnya sudah pun diatur. Inilah senjata sebenar pertahanan Malaysia. Kereta kebal Harimau Malaya dan Howitzer Gempita bukan sekadar senjata. Ia adalah titik permulaan sebuah ekosistem. Sekali Anda masuk, mustahil untuk keluar. Sebuah sistem yang membuatkan Anda lebih bergantung semakin Anda menggunakannya. Poland fikir mereka yang menekan, tetapi sebenarnya mereka hanya menari di atas papan catur yang telah disediakan oleh Malaysia. Pada saat ini, industri pertahanan Malaysia terus berkembang ke seluruh dunia. Eropah Timur, Timur Tengah, Asia Tenggara, Amerika Latin. Setiap negara memulakan perjalanan yang serupa dengan Poland. Dan dalam 10-20 tahun mereka akan berbangga menghasilkan senjata buatan sendiri. Tetapi jantung senjata itu akan tetap berdegup di Malaysia. Akhirnya, ini adalah logik kuasa. Pihak yang mempunyai teknologi merancang struktur dan pihak yang memerlukan memasuki struktur itu. 30 tahun lalu, Malaysia adalah pihak yang memerlukan. Sekarang mereka adalah pihak yang merancang. Michał Kowalski dari Poland mungkin masih duduk di pejabatnya di Warsaw. Dia kini tahu, api kecemasan telah dipadamkan, tetapi papan caturnya milik Malaysia. Rasa syukur itu ikhlas, tetapi strukturnya sudah pun siap. Malaysia telah menyelamatkan Poland, tetapi pada masa yang sama, Malaysia telah memasukkan Poland ke dalam ekosistemnya. Dan di atas papan catur ini, sebuah tatanan dunia baru sedang dibentuk.